أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. Yang dimuliakan Al-Ustaz Al-Qari yang berusaha Director Selpek, Deputy Directors, ketua jabatan, ketua unit dan seterusnya, sahabat-sahabat, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini suka saya berkongsi satu hadis yang menceritakan mengenai seorang OKU penglihatan, maknanya buta. Seorang sahabat yang buta, OKU penglihatan, pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda berdoa supaya diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala buta itu disebabkan penyakit, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada sahabat yang buta tadi satu amalan bagi memenuhi segala bentuk keperluan, sama ada kehidupan ataupun keperluan di atas dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Maknanya satu amalan yang hebat, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan kepada kita semua. Dengan izin Allah, sahabat yang buta tadi mengamalkan amalan yang Nabi berikan. Dengan izin Allah, orang buta tadi mendapat penglihatannya. Mana satu amalan yang hebat yang diwariskan oleh Nabi kepada kita semua. Dan kita pun dengan izin Allah, kalau mengamalkannya, dengan izin Allah akan tercapai segala maksud. Amalan yang kita insya-Allah jangan pernah kita memandang segala bentuk amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kecil. Di dalam agama tak ada yang kecilnya, semua hebat-hebat, semuanya besar-besar di sisi Allah Taala. Jadi hadis inilah yang akan kita baca pada pagi ini. Sebuah hadis bersumber Uthman bin Hunayf, Sayyiduna Uthman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Uthman ini seorang sahabat dari kalangan Al-Ansar, dan beliau menyertai semua peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Badar. Pasal apa? Sebahagian daripada ahli sejarah menyebut bahawa beliau ini masuk Islam selepas Badar ataupun sebelum sedikit dari Badar. Lalu beliau tidak sempat untuk menyertai peperangan Badar yang agung itu. Apa cerita Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu ardah? Anna rajulan dhariral basar
ada seorang lelaki yang buta, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata kepada Nabi, ud'u Allah an yu'afiyani. Ya Rasulullah, berdoalah untuk aku supaya Allah memberi kesembuhan kepadaku. Maknanya daripada butanya supaya diberi penglihatan oleh Allah. Qala, baginda bersabda, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairul lak. Jika engkau mahu supaya aku berdoa, aku boleh berdoa. Dan jikalau engkau mahu supaya engkau ini bersabar dengan musibah Allah, ujian Allah, itu adalah terbaik bagi kamu. Pasal apa? Pahala daripada sabar itu ialah al-jannah. Thawabu as-sabri al-jannah. Pahala dengan sabar di akhirat, kamu bangkit, kamu akan dipersilakan oleh Allah menghuni syurga Allah. Kalau kamu tetap supaya aku berdoa diberi kesembuhan, aku bersedia. Tapi kalau kamu sabar, syurga bagi kamu. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, lelaki tadi pun berkata, fad'u, berdoalah ya Rasulullah, supaya aku diberi kesembuhan. Qala, baginda pun bersabda, ni baginda ajar satu amalan yang boleh kita semua amalkan. Keperluan dunia, keperluan akhirat terutamanya, insya-Allah bila cukup syarat-syaratnya akan diperkenankan, dimakbulkan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa amarahu, baginda menyuruhnya. Uthman bin Hunayf cerita baginda menyuruhnya an yatawaddaa, mula-mula pergi ambil wuduk, fayuhsina wudu'ahu, dan maka memperelokkan wuduknya. Kamu pergi ambil wuduk, kemudian percantikkan wudukmu. Apa makna percantikkan wudukmu? Yang pertama, basuhan itu sempurna. Mana dia sempadan anggota wuduk yang wajib, disempurnakan basuhnya. Yang kedua, mengamalkan, ulama fiqh menyebut ghurrah dan tahjil. Apa dia ghurrah dan tahjil? Ghurrah, membasuh muka sebagai anggota pertama wajib wuduk. Membasuh muka melebihi dari sempadan. Bila basuh atas dahi umpamanya sampai ke ubun-ubun, itu dipanggil ghurrah. Bila dibasuh sebelah kiri kanan sampai ke telinga, dipanggil ghurrah. Bila dibasuh dagu sampai ke bawah, sampai ke leher dibasuhnya, itu namanya ghurrah. Dan inilah yang akan mengeluarkan cahaya di negeri akhirat. Kita dikenali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya melalui cahaya wuduk, ghurrat muhajjalin, cahaya wuduk. Dan tahjil merujuk kepada basuh tangan sampai siku dan juga basuh kaki sampai kedua buku lali. Dan tahjil itu basuhnya lebih. Bila basuh tangan sampai siku, sampai ke lengan dibasuhnya, itu namanya tahjil. Dan itulah yang mengeluarkan cahaya nur yang lebih di akhirat. Dan yang kedua, basuh kaki, sempadannya sehingga kedua buku lali, tapi dibasuhnya kaki sampai ke betis. Dan itulah yang mengeluarkan cahaya yang lebih. Itu di antara maksud ihsan al-wudu, mempercantikkan ambil wudu. Kamu berwudu, kemudian kamu memperelokkan wudu kamu, dan kamu baca doa ini.
sebahagian yang memberi huraian ya kepada hadis ini, ditambahnya selepas ambil wuduk, memperelokkan wuduk, solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Dan solat 2 rakaat ini dikenali sebagai solatul hajat. Solat hajat. Ambil wuduk cantik-cantik, kemudian solat 2 rakaat. Selepas solat, baca doa ini. Baca doa ini. Apa doanya? Wa yad'u bihadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ya kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Aku berhadap ya kepadamu ya Allah, mohon minta dengan nabiku Muhammad, nabiyir rahmah, nabi yang membawa rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi. Sesungguhnya aku ini ya Rasulullah berhadap kepadamu, menuju kepada Tuhanku. Dengan arti permohonan itu menuju kepada Allah, fi hajati, bagi memenuhi hajatku hadhihi, supaya Allah memenuhi hajatku ini. Kata sebahagian Tok Guru, diniatkan di dalam hatinya apa hajat dia. Lepas disebut fi hajati hadhihi, niat dalam hati dia, ya Allah, diberikan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada penyakit aku ini yang aku deritai semenjak sekian lama, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, dengan kesembuhan itu memudahkan aku untuk mengerjakan ibadat kepadamu, ya Allah. Niat dalam hati, ya Allah, hajat aku supaya nyatakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lituqdha li, supaya dilaksanakan, ditunaikan hajatku. Allahumma fashaffi'hu fi, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Dan di dalam lafaz yang lain, Uthman bin Hunayf dia cerita, fa fa'ala ar-rajulu fa bara'a. Lelaki tadi balik rumah, dia ambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia solat 2 rakaat, dia pun baca doa ni, dia nyatakan hajat dia dengan izin Allah, fa bara'a, dia sembuh, dapat lihat. Tengok satu amalan yang hebat, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita mengamalkan amalan ini dengan izin Allah. Semua kehendak kita, hajat kita yang baik itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat di atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang sama-sama ya kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.